Sekarang saya akan menerangkan tentang kepentingan pengayatan etika peradaban untuk negara. Yang pertama, mewujudkan negara dengan suasana yang aman, sejahtera, selamat, maju dan disegani. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sebuah negara yang aman, sejahtera, selamat, maju dan disegani melahirkan masyarakat yang tidak akan melakukan gejala-gejala sosial seperti yang telah dinyatakan oleh Fakirah Fazil tadi dalam slide sebelum ini, iaitu gejala sosial seperti penyeludupan barangan haram, pembuangan bayi, vandalism dan seumpamanya. Yang kedua, membangkitkan pembangunan negara. Pembangunan negara ni penting kerana sebuah negara yang membangun mempunyai peluang pekerjaan yang luas, yang banyak. Dan peluang pekerjaan ini sudah semestinya akan mengurangkan kadar pengangguran dalam sesebuah negara. Apabila kadar pengangguran berkurang, secara tidak langsung gejala-gejala sosial seperti rompakan, jenayah seperti pembuangan bayi, rompakan, lagi penyeludupan barangan haram, penjualan dadah seumpamanya dapat dikurangkan. Yang ketiga, imej yang tinggi di peringkat antarabangsa. Imej yang tinggi di peringkat antarabangsa ini penting kerana apabila negara kita mempunyai imej yang tinggi di peringkat antarabangsa, kita dapat menarik minat pelabur-pelabur di antarabangsa. Apabila pelabur ini melabur dalam negara kita, kita dapat membangunkan negara. Contoh pembangunan negaranya adalah dari segi infrastruktur, seperti jalan raya, sekolah, barang-barang dalam sekolah. Contohnya komputer, lagi apa? Komputer riba, lagi kemudahan-kemudahan lain seperti bas, bank, post office, dan kita juga dapat mengeksport dan import barang. Kita boleh mengeksport produk-produk tempatan seperti beras, lagi apa, barangan tempatan, produk kereta dan sebagainya. Jadi, imej yang tinggi di peringkat antarabangsa ni penting kerana apabila pelabur kita, dia bukan sahaja melihat latar belakang seorang, dia akan melihat latar belakang sebuah negara. Apabila dia berpuas hati, dia akan melabur. Jika dia tidak berpuas hati dan dia fikir bahawa tidak dapat apa-apa keuntungan, dia tidak akan melabur. Jadi, imej yang tinggi di peringkat antarabangsa ini penting untuk mendapatkan pelaburan dan juga untuk mendapatkan sambutan yang tinggi di antarabangsa. Barang-barang yang kita jual apabila mendapat nama dia sendiri, mendapat imej yang tinggi di peringkat antarabangsa, dia akan mendapat sambutan yang tinggi juga. Seterusnya, slide seterusnya akan diterangkan oleh Farah Dania. Okey, dalam slide ini saya akan menerangkan tentang tentang kepentingan penghayatan etika peradaban untuk pasaran dan ekonomi. Kenapa etika peradaban ini penting untuk ekonomi negara? Sebab bila etika ini penting sebab memberikan pasaran secara diri, tukar barang perdagangan dan membuat penyusunan semula masyarakat strategi. Selain itu, dia juga dapat menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang. Selain itu, dia juga menggalakkan kemajuan ekonomi. Kenapa dia menggalakkan kemajuan ekonomi? Sebab etika dan peradaban di sesebuah negara itu dia orang kata ada, so pelabur luar dia macam menarik untuk melabur di negara itulah, justru ekonomi akan meningkat. Okay, seterusnya pasaran negara lebih teratur, ya, negara mendapat untung yang banyak, betul, dapat membentuk ekonomi yang maju serta mendapat sosial yang baik antara kaum. Macam yang Dashini terangkan tadi, akan ramai pelabur luar
menarik apa ni orang kata tertarik untuk melabur di negara kita sebab etika dan peradaban di negara kita tinggi. Seterusnya, akhir sekali kita akan tengok sistem nilai dan etika yang mantap. Kenapa etika dan nilai itu penting? Sebab dia dapat memastikan masyarakat membangun dalam konteks yang berpedoman serta melahirkan akhlak yang baik. Jadi apa kesan akhlak yang baik? Akhlak yang baik dapat membentuk individu yang bermoral, beretika dan berperadaban yang tinggi. Jika seseorang individu itu mempunyai moral, etika yang tinggi, maka di negara itu penduduknya akan memiliki peradaban yang tinggi. Maksud saja peradaban yang tinggi itu maksudnya nilai-nilai etika yang baik, menghormati di antara sesama lain, tidak bermusuhan dan tidak berpecah belah. Jadi sekian saja pembentangan daripada kumpulan 4. Maafkan kami jika ada salah dan silap, salah kata. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.